السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram, yang mana kitab Bulughul Maram adalah suatu kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis Rasulullah yang berkait dengan hukum hakam, yang disusung oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita hadis 482. Katanya, wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumu'ati suratal jumu'ati wal munafiqin. Rawahu Muslim. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat Jumaatnya membaca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam bab yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan solat Jumaat. Yang mana dalam hadis ni Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia menceritakan kepada kita tentang surah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sembahyang Jumaat beliau. Yang mana dalam hadis ni kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dua surah ini pada sembahyang Jumaat. Yang pertamanya adalah surah Al-Jumu'ah, yang keduanya adalah surah Al-Munafiqun. Surah Al-Jumu'ah semuka setengah, surah Al-Munafiqun juga semuka setengah. Jadi lebih kurang dalam selas setengah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, walahu 'anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma kana yaqra'u fil 'idaini wa fil jumu'ati bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Menurut riwayat Imam Muslim daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Anhuma kerana Nu'man adalah sahabat, ayah dia Bashir juga sahabat, mak dia juga sahabat. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam solat dua hari raya puasa dan hari raya haji, dan solat Jumaatnya membaca sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la pada rakaat yang pertama, dan hal ataka hadithul ghashiyah, iaitu surah Al-Ghashiyah pada rakaat yang kedua. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Nu'man bin Bashir, yang mana kata Nu'man, Rasulullah dalam sembahyang hari raya, sama ada hari raya haji ataupun hari raya puasa, begitu juga sembahyang Jumaat beliau, Rasulullah membaca surah Sabbihisma Rabbikal A'la dan hal ataka hadithul ghashiyah. Ni untuk imam lah. Jadi sebab itulah kata ulama, yang paling afdal bagi imam di dalam sembahyang Jumaat, rakaat yang pertama dia baca surah Al-Jumu'ah, rakaat yang kedua dia baca surah Al-Munafiqun, ataupun rakaat yang pertama baca Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat yang kedua dibaca hal ataka hadithul ghashiyah. Hak ni hak yang paling afdal. Kerana benda? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca empat surah ini di dalam sembahyang Jumaat. Rasulullah sering membaca surah ni. Jadi apabila Rasulullah sering membaca, maka lebih afdal lah kepada imam membaca surah ni.
Walau bagaimanapun, kalau imam tidak membaca surah ni, bahkan dia tukar kepada surah lain, tidak menjadi masalah. Asal kata membaca ayat Al-Quran setelah daripada Fatihah, maka sudah dapat dah hasil membaca Al-Quran setelah daripada Fatihah. Cuma hak yang paling afdal adalah kita buat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-'id thumma rakhasa fil jumu'ah faqala man syaa'a an yusalli falyusalli rawahu al-khamsatu illa at-Tirmidzi wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Maksudnya daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang solat hari raya, kemudian memberikan keringanan pada solat Jumaatnya. Untuk itu baginda bersabda, barang siapa yang ingin solat Jumaat juga, dia boleh melakukannya. Hadis ini diriwayat oleh 5 orang ulama hadis, melainkan Imam Tirmidzi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Zaid bin Arqam menceritakan, cuma yang pertama sekali sebelum daripada kita huraikan hadis ni ulama berbeza pandangan adakah sahih ataupun tidak. Sebahagian daripada ulama menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Antaranya Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri, dia mengatakan hadis yang berkait kelonggaran meninggalkan Jumaat bagi orang yang telah hadir sembahyang hari raya apabila hari raya jatuh pada hari Jumaat, semua hadis yang berkait dengan perkara tersebut adalah tidak sahih. Maka itu pandangan Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri. Namun sebahagian daripada ulama yang lain berpandangan bahawasanya hadis ini adalah hadis yang boleh diterima melihat kepada penyokong-penyokongnya, melihat kepada penguat-penguatnya, hadis ini boleh diterima. Okey. Dan antara ulama hadis yang menilai sahih hadis ini adalah Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi dalam hadis ni Zaid bin Arqam menceritakan bahawasanya pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hari raya jatuh pada hari Jumaat. Jadi apabila hari raya jatuh pada hari Jumaat, maka bermakna 2 kali kita berkumpul dalam melakukan ibadat. 2 kali kita berkumpul dalam melakukan ibadat. Kalau dalam adat tu banyak kumpul pah rumah orang tu, rumah orang ni, pah rumah orang ni. Tu tak kira bab ibadat, bab adat. Ni kita nak cerita bab ibadat. 2 kali kita berkumpul dalam ibadat. Yang pertamanya berkumpul untuk menunaikan salat hari raya, yang keduanya berkumpul untuk menunaikan salat Jumaat. Cuma dalam hadis ni Zaid bin Arqam menceritakan bahawasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sembahyang hari raya bersama dengan para sahabat yang tinggal sekitar masjid dan yang tinggal jauh daripada masjid, lepas daripada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kelonggaran untuk sembahyang Jumaat. Kata Rasulullah, siapa yang nak sembahyang Jumaat silakan. Maksudnya orang yang tak mau sembahyang Jumaat pun tak apa, hak nak sembahyang Jumaat pun tak ada masalah. Maka hadis ini menjadi hujah ataupun dalil kepada mazhab Hambali yang berpandangan bahawasanya apabila seorang tu telah hadir sembahyang hari raya, maka gugur kewajipan hadir sembahyang Jumaat. Gugur kewajipan hadir. Bukan kata tak kena sembahyang langsung. Gugur kewajipan hadir sembahyang Jumaat. Bahkan apa yang diwajibkan kepada dia ketika itu adalah untuk datang Jumaat ataupun sembahyang Zuhur. Bagi orang yang hadir sembahyang hari raya. Ini pandangan siapa? Pandangan mazhab Hambali. Namun majoriti ulama fiqh, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi mengatakan tidak gugur sama sekali kewajipan hadir sembahyang Jumaat. Okey, dalam masalah ni di antara masalah yang penting juga, insya-Allah kita akan bincang panjang sikitlah masalah ni. Masalah ni kita kena buat perbincangan panjang sikit. Yang mana apabila hari raya jatuh pada hari Jumaat. Hari raya jatuh pada hari Jumaat. Maka yang pertama sekali, ada golongan yang hadir sembahyang sunat hari raya. Ada golongan yang tidak hadir sembahyang sunat hari raya. Okey, sembahyang hari raya, sembahyang sunat hari raya, ulama sebenarnya berbeza pandangan. Mazhab Imam Syafi'i dengan mazhab Maliki berpandangan bahawasanya sembahyang sunat hari raya adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Kalau orang tidak datang sekalipun,
tetap tidak berdosa, namun dia telah meninggal perkara hak yang dilakukan oleh Rasulullah, perkara sunat. Dia telah meninggal suatu kebaikan yang besar lah, kalau kita cakap kau tidak buat kebaikan yang besar. Tapi tidaklah sampai kepada haram, kerana bukanlah wajib, hukum dia adalah sunnah. Manakala mazhab Hanafi berpandangan bahawasanya sembahyang sunat hari raya hukum dia adalah wajib. Orang yang berkemampuan, kalau dia apabila cukup syarat-syarat dia berkemampuan untuk datang, tiba-tiba dia tidak datang, maka berdosa mengikut mazhab Hanafi. Manakala mazhab Hambali, sembahyang hari raya hukum dia adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, kalau ada sekelompok yang telah buat, mendirikan, maka tidak wajib kepada kelompok yang lain. Bukan wajib, tapi bukan wajib semua sekali. Okey, tu hukum menghadiri sembahyang sunat hari raya. Okey, andai kata hari raya jatuh pada hari Jumaat, maka di sana ada dua golongan. Golongan yang pertama, orang yang hadir sembahyang sunat Jumaat bersama dengan imam. Yang keduanya, orang yang tidak hadir sembahyang sunat Jumaat. Orang yang tidak hadir sembahyang sunat Jumaat, sepakat ulama mengatakan mesti kena hadir sembahyang Jumaat. Orang silap-silap, mula-mula sekali lagi sunat Jumaat pula. Gini, sekarang ni hari raya jatuh pada hari Jumaat. Tak sedar benda yang cakap saat ni tu. Hari raya jatuh pada hari Jumaat. Jadi ada orang hadir sembahyang sunat hari raya. Gitu baru betul. Ada orang hadir sembahyang sunat hari raya bersama dengan imam. Dan ada golongan yang kedua yang tidak hadir sembahyang sunat hari raya. Hukum sembahyang sunat hari raya kita kabar tadi, kalau mengikut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, hukum dia adalah sunnah. Manakala mazhab Hanafi, hukum dia adalah wajib. Mazhab Hambali, hukum dia adalah fardu kifayah. Jadi sekarang ni hari raya jatuh pada hari Jumaat, maka sunat hari raya pada hari itu ada orang yang hadir, ada orang tidak hadir. Kalau orang yang tidak hadir sembahyang sunat hari raya, maka sepakat ulama mengatakan wajib dia kena hadir sembahyang Jumaat. Okey, boleh faham? Sepakat ulama mengatakan dia kena hadir sembahyang Jumaat. Okey, hak tu tak ada perselisihan. Mesti dia kena hadir sembahyang Jumaat. Hak yang berlaku perselisihan adalah orang yang telah hadir sembahyang sunat hari raya. Dia mari dah masjid, dia mari dah sembahyang sunat hari raya bersama dengan imam. Adakah kena mari pula sekali lagi sembahyang fardu Jumaat? Sembahyang Jumaat kena mari pula sekali lagi ke tak? Sini berlaku khilaf. Berlaku khilaf, adakah gugur kewajipan hadir sembahyang Jumaat bagi orang yang telah hadir sembahyang hari raya bersama imam ataupun tidak? Mazhab Hambali mengatakan kalau orang tu hadir dah sembahyang hari raya bersama dengan imam, maka gugur kewajipan hadir sembahyang Jumaat bagi dia berdasarkan kepada hadis ini. Okey, jelas kan? Tetapi tetap dia kena buat sembahyang zuhur. Bukan duduk rumah saja, tak, bukan. Mazhab Hambali sekalipun suruh dia buat sembahyang zuhur. Gugur kewajipan hadir saja, tapi sembahyang tetap kena sembahyang. Dan sembahyang dia sembahyang zuhur di rumah. Manakala majoriti ulama mengatakan tak, walaupun dia hadir sembahyang sunat hari raya, tetap wajib dia kena buat Jumaat. Cuma mazhab Imam Syafi'i dia membuat perbezaan di antara orang yang duduk sekitar masjid dengan orang yang duduk jauh daripada masjid. Orang yang duduk jauh di sekitar masjid, hak tu tidak gugur kewajipan hadir Jumaat. Manakala orang yang duduk jauh daripada masjid, gugur kewajipan hadir Jumaat. Okey, itu mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, tak kira mu duduk dekat dengan masjid ke, duduk jauh dengan masjid ke, tak kira, tetap mu kena buat Jumaat. Okey, jelas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di hadis ni hak yang Rasulullah kata, dalam hadis ni Rasulullah memberi rukhsah, memberi kelonggaran, memberi keizinan untuk hadir Jumaat bagi orang hak yang telah sembahyang hari raya. Kita nak urang lagu mana? Okey, gini. Sebenarnya hadis yang berkait dengan permasalahan ni ada beberapa hadis. Antaranya hadis yang diriwayat oleh hadis yang diriwayat oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, yang mana Abu Ubaid menceritakan bahawasanya dia telah hadir sembahyang sunat hari raya bersama dengan Sayyidina Uthman. Lepas daripada selesai,
sembahyang sunat hari raya, lalu Sayyidina Uthman berkhutbah, maka Sayyidina Uthman berkata, innahu qad ijtama'a lakum fi yaumikum hadha 'idan, faman ahabba min ahli al-'aliyati an yantadhira al-jum'ah falyantadhirha, wa man ahabba an yarji' faqad adhintu lahu. Maksudnya setelah daripada ataupun ketika dia berkhutbah, kata Sayyidina Uthman, sesungguhnya telah berhimpun pada hari ini dua hari raya. Yang pertamanya hari raya, yang keduanya hari Jumaat. Sesiapa yang di kalangan orang-orang pendalaman ingin menanti Jumaat, hendaklah dia menanti. Dan siapa yang hendak balik tanpa menunaikan Jumaat, maka aku telah izinkan baginya. Jadi Sayyidina Uthman ketika berlaku hari raya pada hari Jumaat, dia kabur lagu mana? Dia kabur bagi Ahlul Aliyah. Aliyah ada satu tempat di sekitar Madinah tu je. Dia lebih kurang daripada masjid Rasulullah kepada Al-Awali ataupun Aliyah, lebih kurang dalam 4 batu, lebih kurang dalam 6 km, 5 km ke 6 km. Tu di antara kampung tersebut dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 km ni bukan dekat. 6 km ni nisbah kepada zaman dulu tu kira jauh lah. Sebab zaman dulu tidak sama dengan zaman kita ni, sebuah kenderaan. Dia naik keldai, naik kuda. Kuda tak apa, laju sikit. Naik unta laju lagu mana sangat. Hak yang susah sikit, jalan kaki. 6 km jalan kaki, lepas tu nak balik pula, lepas tu nak mari pula. Maka Sayyidina Uthman memberi izin kepada Ahlul Aliyah, orang hak yang duduk pendalaman sikit, untuk tidak hadir sembahyang Jumaat. Maka mazhab Imam Syafi'i, dia melihat kepada hadis Uthman ni, dia cuba gabungkan dengan hadis hak yang Nu'man bin Bashir kabur saat itu, bahawasanya hak yang diberi kelonggaran adalah orang hak yang jauh daripada masjid. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sembahyang Jumaat bersama dengan sahabat dia. Hadis ada di sana, ada hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Nu'man bin Bashir. Ketika Nu'man bin Bashir menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat yang pertama, dan hal ataka hadithul ghasyiyah pada rakaat yang kedua, sembahyang Jumaat dengan sembahyang hari raya. Lalu kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, bahawasanya apabila berhimpun sembahyang hari raya pada hari Jumaat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap membaca dua surah tersebut pada sembahyang Jumaat dan sembahyang sunat hari raya. Jadi bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerja sembahyang hari raya. Walaupun Rasul memberi kelonggaran kepada sebahagian daripada sahabat untuk tidak hadir sembahyang sekali lagi. Tukar sama sembahyang hari raya dengan sembahyang Jumaat. Sekali lagi. Gini, buat kesimpulan rekah sikitlah. Jadi sekarang ni ada beberapa hadis yang menceritakan tentang berlakunya sembahyang ataupun berlakunya hari raya pada hari Jumaat. Yang mana kalau kita gabung ke semua hadis, ternyata kita dapati bahawasanya ada hadis yang Rasulullah memberi kelonggaran kepada sahabat untuk tidak hadir sembahyang Jumaat bagi sahabat yang telah hadir sembahyang hari raya. Itu yang pertama. Yang keduanya, ada hadis yang menyatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberi kelonggaran kepada sebahagian sahabat hak yang telah hadir sembahyang sunat hari raya untuk tidak hadir sembahyang Jumaat, kata Rasulullah, wa inna mujammi'un, kami akan melakukan Jumaat. Yang kedua. Yang ketiga, ada hadis yang diriwayat oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, yang disebut oleh Imam Abu Ubaid daripada Sayyidina Uthman, bahawa berlaku di zaman Sayyidina Uthman bahawasanya hari Jumaat ataupun hari raya jatuh pada hari Jumaat. Yang mana Sayyidina Uthman memberi keizinan kepada makmum-makmum hak yang hadir sembahyang sunat hari raya untuk tidak hadir sembahyang Jumaat, hanya makmum yang tertentu sahaja, iaitu Ahlul Aliyah, orang hak yang duduk pendalaman. Jadi orang hak yang berada di sekitar masjid, Sayyidina Uthman tidak memberi izin. Maka daripada dalil-dalil inilah mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya apabila hari Jumaat ataupun raya jatuh pada hari Jumaat, bagi orang yang telah hadir sembahyang sunat Jumaat, maka kena tengok dia saat ni tu orang pendalaman ke ataupun orang yang duduk sekitar masjid. Kalau orang yang duduk dekat dengan masjid, orang yang duduk sekitar masjid, tetap wajib dia kena hadir sembahyang Jumaat. Tidak gugur kewajipan hadir sembahyang Jumaat. Manakala orang yang duduk jauh daripada masjid,
maka ketika itu gugur hadir sembahyang Jumaat bagi dia. Okey, selesai masalah. Jadi akan datang, kalau kita dengar ada orang kata apabila hari Jumaat, hari raya jatuh hari Jumaat, tak wajib dah mari sembahyang Jumaat. Okey, kita kena faham. Yang pertama sekali, masalah ni adalah permasalahan yang berlaku perselisihan di kalangan ulama. Pandangan majoriti ulama mengatakan tetap mesti kena hadir Jumaat. Hak yang kata tidak wajib hadir Jumaat adalah mazhab Hambali. Tapi mazhab Hambali mensyaratkan dia. Mensyaratkan yang pertama, orang hak yang kata tak mau mari Jumaat saat itu mesti dia kena sembahyang hari raya bersama dengan imam. Kalau hari raya pun tak sembahyang bersama dengan imam, tetap mazhab Hambali mengatakan wajib dia kena hadir sembahyang Jumaat. Itu yang pertama. Yang keduanya, mazhab Hambali mengatakan hak yang gugur makmum. Manakala imam tetap mesti kena datang. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengerjakan sembahyang Jumaat walaupun sembahyang Jumaat ataupun raya jatuh pada hari Jumaat. Baik. Mazhab Hambali hak yang mengatakan gugur hadir kewajipan sembahyang Jumaat bagi orang hak yang telah hadir sembahyang hari raya, sebenarnya dia tidak melarang. Dia tidak melarang untuk hadir. Dia kata gugur saja kalau nak hadir hak tu yang lebih baik. Dan bahkan dalam mazhab Hambali sendiri berpandangan bahawasanya lebih afdal dia hadir. Kerana di sana ada kaedah fiqh menyebut al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada khilaf adalah digalakkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, kata dia, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'a. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seseorang di antara kamu telah solat Jumaat, hendaklah dia melakukan solat 4 rakaat lagi sesudahnya. Kalau orang tu buat sembahyang fardu Jumaat, maka hendaklah dia sembahyang 4 rakaat selepas daripada Jumaat. Yang mana 4 rakaat selepas daripada Jumaat ni dinamakan sebagai sembahyang sunat rawatib ba'diyah Jumaat. Maksudnya selepas daripada sembahyang Jumaat ada 4 rakaat yang dinamakan sebagai sunat rawatib ba'diyah. Rawatib yang dilakukan selepas daripada sembahyang fardu Jumaat. Cuma kalau kita buat 2 rakaat, tak apa dah, boleh dah. Hak yang paling afdal kita buat 4 rakaat. 2 rakaat pun sudah memadai, sekurang-kurang 2 rakaat, dan hak yang paling afdal adalah 4 rakaat sunat ba'diyah selepas daripada Jumaat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpandukan kepada hadis ini, ulama-ulama fiqh bersepakat mengatakan selepas daripada sembahyang fardu Jumaat ada sembahyang sunat ba'diyah Jumaat. Berpandukan kepada hadis ini, tak ada khilaf dalam masalah ni. Hak yang berlaku khilaf adalah sunat rawatib qabliyah Jumaat. Hak tu ada khilaf. Sunat rawatib qabliyah Jumaat, hak tu ada khilaf. Maksud ada khilaf, di sana ada sebahagian daripada ulama mengatakan tidak wujudnya sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Di sana ada pandangan yang kedua mengatakan ada sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Okey, boleh faham kan? Jadi di tempat kita ni, di tempat kita lepas daripada kita bang yang pertama, kita pun baru sembahyang sunat 2 rakaat. Sunat benda sunat sebelum daripada Jumaat. Okey. Sembahyang sunat hak yang sebelum daripada Jumaat tu, hak yang kita buat sebenarnya berlaku perselisihan di kalangan ulama. Sebahagian daripada ulama kata tak ada sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Namun pandangan yang kedua mengatakan ada sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Hanafi berpandangan bahawasanya ada sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Jadi sebelum daripada sembahyang fardu Jumaat, disunatkan kita sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Namun sebahagian daripada ulama yang lain, iaitu mazhab Hambali, begitu juga mazhab Maliki, mengatakan tidak sunat ataupun tidak ada sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Okey, boleh faham? Jelas kan? Baik. Kita bincang saat ni hak yang berlaku khilaf adalah sunat qabliyah sebelum Jumaat. Bukan sembahyang sunat sebelum Jumaat. Sembahyang sunat sebelum khutbah Jumaat, sepakat ulama mengatakan disyariatkan. Jadi kalau kita mari awal masjid, kita benda hak yang disunatkan kita buat, kita sembahyang. Sembahyang. Hak itu hak yang disyariatkan kita buat. Banyak mana kita nak sembahyang, ikutlah banyak mana boleh kita sembahyang. Tak kiralah banyak mana sekalipun boleh kita sembahyang. Bahkan di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Salman Al-Farisi, yang mana hadis tersebut menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar
seorang lelaki, dia mandi pada hari Jumaat, dia bersuci sekadar dia mampu, lepas tu dia pakai minyak rambut, lepas tu dia pakai wangi-wangian, kemudian dia keluar untuk pergi sembahyang. Sampai di masjid dia tidak dia tidak memisahkan di antara dua orang hak yang duduk dalam masjid. Kemudian dia sembahyang, thumma yusalli ma kutibalah, dia sembahyang apa hak yang ditetapkan baginya, sembahyang sunat, sehingga thumma yunsit. Kemudian apabila imam hadir naik atas khutbah, dia diam. Apabila itu imam bercakap, dia dengar. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala mengampun segala dosanya yang dilakukan olehnya di antara Jumaat ini dan Jumaat yang lain. Maksud seminggu Allah Subhanahu Wa Taala mengampun segala dosanya kalau dibuat perkara tersebut. Jadi dalam hadis itu ada menyatakan bahawasanya Rasul kabana thumma yusalli ma kutibalah. Ya, kemudian dia sembahyang apa hak yang telah ditetapkan baginya, ikut nak sembahyang banyak mana pun. Maka sebab tu dah ulama sepakat mengatakan boleh sembahyang sunat sebelum daripada Jumaat. Sepakat, tak ada khilaf masalah tu. Cuma hak yang khilafnya bukan sembahyang semata-mata sembahyang sunat. Hak yang khilafnya adalah sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Hak tu hak yang khilaf. Nak sembahyang sunat banyak mana sebelum Jumaat dipersilakan. Hak tu sepakat mengatakan disyariatkan, dituntut. Cuma hak yang berlaku khilaf adalah sembahyang sunat yang dinamakan qabliyah Jumaat. Ada ke tak? Situ berlaku khilaf. Jadi apa yang kita buat ni itu lepas daripada bang yang pertama pada sembahyang bang yang pertama pada hari Jumaat, lepas tu kita bangun sembahyang 2 rakaat, sebenarnya hak yang kita buat saat itu bertepatan dengan pandangan mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi yang berpandangan bahawasanya ada sembahyang sunat qabliyah Jumaat, kerana melihat kepada bahawasanya sembahyang sunat Jumaat, sembahyang fardu Jumaat disama dengan sembahyang fardu Zuhur. Sebagaimana sembahyang fardu Zuhur ada sembahyang sunat qabliyah sebelum Zuhur, begitu juga sembahyang Jumaat ada sembahyang qabliyah sebelum daripada Jumaat. Okey, habis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa anis Sa'ib bin Yazid anna Muawiyah qala lah idza sallaita al-jumu'ata فلا تصلها بصلاة حتى فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. Katanya daripada As-Sa'ib bin Yazid bahawasanya Muawiyah radhiyallahu taala anhu telah berkata kepadanya, apabila kamu solat Jumaat, maka jangan menyambungnya dengan solat lain sebelum berbicara atau keluar daripada masjid, kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami agar tidak menyambung solat dengan solat lain sebelum berbicara ataupun keluar. Hadis riwayat Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Muawiyah menyebut bahawasanya apa hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh adalah setelah daripada kita menunaikan sembahyang fardu Jumaat, jangan terus kita melakukan sembahyang sunat ba'diyah. Bahkan mesti kita kena pisahkan di antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat dengan beralih tempat ataupun dengan bercakap. Okey, boleh faham? Lepas daripada kita sembahyang fardu Jumaat, sunat kita sembahyang sunat ba'diyah Jumaat. Tapi jangan terus melakukan sembahyang sunat ba'diyah Jumaat, melainkan kita beralih tempat, kita keluar daripada tempat, kita pergi sembahyang tempat lain. Kita pisahkan di antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat dengan perbuatan ataupun dengan perbuatan kita berpindah daripada satu tempat kepada tempat yang lain ataupun kita bercakap. Hak tu hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh. Maka sebab itulah kata ulama sunat. Hukum dia sunat Sunat lepas daripada kita sembahyang fardu Jumaat, kalau kita nak sembahyang sunat Jumaat, kita pergi beralih tempat lain. Kita beralih tempat lain. Jangan kita sembahyang di tempat kita. Ataupun kalau kita tak mau beralih tempat lain, kita cakap. Tanya kawan kita sebelah ke. Maksudnya kita cakap supaya kita memisahkan di antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat dengan suatu perbuatan yang lain. Okey, itu maksud daripada hadis ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada ni pernah kita bincang berkenaan dengan
yang paling afdal tempat kita sembahyang sunat adalah di rumah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus salati salatul mar'i fi baitih. Ayuhan nas sallu fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitih. Wahai manusia, hendaklah kamu sembahyang di rumah-rumah kamu. Kerana sesungguhnya sembahyang yang paling afdal adalah seorang sembahyang di rumah dia, illal maktubah, melainkan sembahyang fardu paling afdal dilakukan di masjid. Cuma kalau kita nak buat sembahyang sunat di masjid sekalipun tak ada masalah, bukanlah makruh, tak ada masalah. Cuma kalau nak buat perbandingan, afdal kita buat di rumah. Nak buat di masjid tidak menjadi masalah. Bukanlah kata makruh, bukanlah kata dok comel, tak, bukan. Cuma hak yang lebih comel buat di rumah. Maka lepas daripada kita sembahyang Jumaat, sunat kita sembahyang ba'diyah sebanyak 4 rakaat. Baik. Maka sebelum daripada kita sembahyang sunat ba'diyah 4 rakaat, apa hak yang dituntut kepada kita adalah kita berpindah tempat. Sama ada berpindah tempat saat itu kita balik ke rumah, hak lebih afdal, ataupun kita berpindah tempat dalam masjid. Tadi kita sembahyang sini, kita pergi belakang sikit sembahyang sunat, ataupun pergi sana, ataupun pergi sana. Dan apa jadi dituntut kita buat lagu tu? Supaya kita membanyakkan tempat sujud. Supaya kita membanyakkan tempat sujud. Kerana setiap tempat hak yang kita sujud akan menjadi saksi kepada kita di hari kiamat nanti. Semakin banyak tempat sujud, makin semakin comel. Jadi perbanyakkan tempat sujud. Sebab itulah comel kita beralih semua tempat, supaya banyak tempat sujud kita. Dah kalau begitu dalam satu sembahyang, rakaat pertama kita sujud sini, masuk rakaat kedua kita lakah 8 lakah, sujud situ pula, boleh tak gitu? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dalam sembahyang kita mesti kena khusyuk. Kita kena tetap anggota kita. Jangan kata boleh pula. Dah kan nak banyak tempat sujud kan? Sujud pertama situ, sujud kedua sini. Siap curi orang lagi nak tukar tempat tengah sembahyang. Tak boleh hak gitu. Tu tak boleh. Sebab apa hak yang diperintahkan kepada kita adalah khusyuk hati dan anggota kita dalam sembahyang. Tetap tidak boleh kita gerak situ, tidak boleh kita gerak sini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tak mau bergerak berpindah tempat, cara dia adalah dengan kita bercakap dengan percakapan manusia. Hak tu hak yang paling comel sekali. Seterusnya kata dia, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ightasala thumma atal jumu'ata fa shalla ma qaddara lah thumma ansat hatta yafrugha al-imam min khutbatihi thumma yusalli ma'ah ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra wa fadlu 3 ayyam, rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi lalu mendatangi solat Jumaat, dia mandi pagi tu, dia mandi. Hukum mandi Jumaat adalah sunat. Pernah dah kita cerita sebelum daripada ni. Hukum mandi Jumaat adalah sunnah muakkadah. Jadi kalau orang yang tak mandi tidaklah berdosa. Tapi sekurang-kurangnya dia kena ambil wudu. Hak yang wajib dia kena ambil wudu. Wudu kena ambil. Dia kalau tak ambil wudu nak sembahyang Jumaat apa ni? Mesti kena ambil wudu. Manakala mandi pada hari Jumaat, hukum dia adalah disunatkan. Lepas daripada dia mandi, lalu dia mendatangi solat Jumaat. Dia pergi ke masjid untuk mendirikan sembahyang Jumaat. Sampai di masjid, dia sapa awal, lepas tu dia mengerjakan solat sunat yang dianjurkan kepadanya. Banyak mana dia nak buat, dipersilakan. Tidak ada batasan, tidak ada bilangan tertentu. Boleh dibuat banyak mana sekalipun yang dinamakan sembahyang sunat mutlak. Kemudian dia mendengar dengan penuh perhatian. Dia tidak bercakap sehingga imam selesai daripada khutbahnya dan salat Jumaat bersama dengan imam. Apabila dia melakukan hal-hal tersebut, nescaya akan diampuni dosa-dosa yang telah dilakukan antara hari itu hingga Jumaat berikutnya. Dan ditambah lagi 3 hari, 10 hari, Allah Subhanahu wa taala ampun dosa dia. Tapi dosa yang diampun di sini hanyalah yang melibatkan dosa kecil sahaja. Manakala dosa besar mesti kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut pandangan kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama berpandangan kebaikan-kebaikan hak yang menghapuskan segala dosa hanya merujuk kepada dosa kecil sahaja. Manakala dosa besar mesti kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak usah kira lah banyak mana dosa mata kita, dosa mulut kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita. Macam-macam dosa hak yang kita buat siang dan malam. Apabila kita buat hak yang apa disebut oleh Abu Hurairah sani, hak yang Rasul kabar sani, maka Allah Taala ampun belaka dosa kita.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ati faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah 'azza wa jalla syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara bi yadihi yuqalliluha muttafaqun alaih wa fi riwayatin li Muslim wa hiya sa'atun khafifah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membicarakan perihal hari Jumaat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, di dalamnya terdapat suatu saat pada hari Jumaat, ada suatu saat tidak sekali-kali seorang hamba yang muslim mengerjakan solat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah taala pasti akan memberinya apa yang dimintanya itu, seraya berisyarat dengan tangannya menunjukkan bahawa saat itu sebentar, sekejap saja. Menurut riwayat Muslim disebutkan, namun saat itu sangat singkat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah menceritakan bahawasanya Rasulullah khabar pada hari Jumaat ada satu tempoh masa yang pendek, yang singkat, yang mana kalau sekiranya hamba tersebut berdoa kepada Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan permintaan dia. Maksudnya pada hari Jumaat ada saat ijabah. Pada hari Jumaat ada saat yang Allah taala perkenankan. Cuma tak tahu bila, waktu mana. Ada sebahagian daripada hadis menyebut ketika Tok Khatib duduk di atas khutbah, di atas mimbar. Ada sebahagian hadis menyebut selepas daripada asar, sebelum daripada maghrib. Ada beberapa hadis. Jadi pendek kata, secara jelasnya pada hari Jumaat ada satu waktu yang mana Allah Ta'ala mustajab doa hamba. Maka kita kalau ada benda-benda yang besar, permasalahan kehidupan ke, keluarga ke, apa ke, maka kosongkan hari Jumaat tersebut untuk berdoa kepada Allah. Apabila kena saat tersebut, Allah Ta'ala perkenang doa kita, benda yang kita nak Tuhan bagi belaka. Benda yang Tuhan kita nak, Tuhan bagi belaka. Dan ada guru hamba nama Syekh Al-Allamah Dr. Safwan Daudi hafizahullah subhanahu wa ta'ala, seorang ulama yang berasal daripada negara Syria, sekarang ni menetap di Madinah, salah seorang tenaga pengajar di Masjid Nabawi. Dia sebut kepada hamba bahawasanya mengikut ahli Syam, setelah daripada benda ni berulang kali berlaku kepada penduduk Syam, bahawasanya saat mustajab adalah selepas daripada asar pada hari Jumaat. Jadi penduduk Syam memang kalau dia pada hari Jumaat dia ambil berat sungguhlah lepas daripada asar. Kerana ramai ulama yang maksudnya mengalami apabila dia berdoa selepas daripada asar, maka Allah Subhanahu wa taala kurniakan, kabulkan permintaan dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendek kata, kita mempunyai Allah Taala yang maha berkuasa, yang mendengar segala rintihan kita. Maka apa jua permasalahan kita, kita adukan kepada dia, minta dengan dia. Maka kita carilah benda, sebab-sebab yang boleh doa kita mustajab. Antaranya kita cari waktu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara waktu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat yang lebih tepatnya, Allah Taala lebih mengetahui. Jadi kita ambil belaka, start daripada pagi sampai ke petang berdoa. Dah kita ada masalah besar pun, kita ada masalah besar kok, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dak jumpa dengan minggu ni minggu depan, dak jumpa minggu depan. Kena setahun duk doa semua, boleh hak yang kita nak tu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi wa an Abi Burdata an abihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina an yajlisa al-imam ila an tuqda as-salah, rawahu Muslim. Katanya wa rajjaha ad-Daraqutni annahu min qawli Abi Burdah, daripada Abi Burdah radhiyallahu taala anhu telah menceritakan dari ayahnya, telah mengatakan bahawa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat mustajab itu terletak di antara duduknya imam dalam khutbahnya hingga selesai daripada salat Jumaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Namun Imam Ad-Daraqutni lebih cenderung menilai hadis ini sebagai hadis mauquf. Maksudnya bukan perkataan Rasulullah tapi perkataan sahabat iaitu Abu Burdah. Jadi di sana ada pandangan yang mengatakan bahawasanya ketika tu imam duduk,
untuk berkhutbah sehingga selesai sembahyang Jumaat tu waktu mustajab doa. Wa fi hadits Abdullah bin Salam inda Ibn Majah wa an Jabir inda Abi Dawud wan Nasa'i annaha ma baina salatil 'asri ila ghurubi syamsi wa qad ikhtulifa fiha ala akthar min 40 qawla amlaytuha fi syarh al-Bukhari. Dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu yang ada pada Sunan Imam Ibn Majah dan hadis Jabir yang ada pada Sunan Abi Daud dan Sunan An-Nasa'i, disebutkan saat yang mustajab pada hari Jumaat itu terletak di antara solat asar hingga matahari terbenam. Namun hadis ini masih diperselisihkan oleh lebih daripada 40 pendapat yang semuanya telah saya tulis dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mendatangkan 40 pandangan dalam menentukan bilakah yang dikatakan waktu mustajab doa pada hari Jumaat. Masing-masing ada sandaran dia. Ada sandaran hak yang kuat dan ada sandaran hak yang lemah. Yang penting adalah pada hari Jumaat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu tempat-tempat hak yang disebut dalam beberapa hadis, antaranya ketika Tok Khatib duduk di atas khutbah sehinggalah selesai sembahyang, antaranya selepas daripada waktu asar, selepas daripada solat asar hingga maghrib, kita perbanyakkan berdoa di situ agar Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan doa kita. Jadi kita untuk malam ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأقاربنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.